Kitab Al-Quran, kitab pemimpin umat. Teruskan lagi dengan ucapan yang disampaikan oleh yang berbahagia Pak Nuriah binti Harun di malam pengarah pembangunan program adab dan nilai bagi Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, sekaligus merasmikan penutupan syarat penjurian Maharajan Adab dan Nilai Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2020. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan. Terima kasih kepada Ustaz Rahman disebut pendekar pahlawan. Rasanya macam Ayu, macam Tun Kudu ataupun Tun Teja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati KPPK, SPI, JPN Negeri Melaka, Ustaz Hamizi Hassan, ya, selaku tuan rumah pada tahun ini dalam majlis pencurian. Yang dihormati tuan tanah pula, tadi tuan rumah ni tuan tanah Ustazah Farhana Abdul Rashid yang merupakan tokoh besar lah dalam majlis pencurian ni. Tokoh besar dia adalah Ustazah Farhana, ya. Yang dihormati juga KPP, ADP, Akidah dan Pemikiran Ustaz Arif, Ustaz Arifuddin. Kami panggil Ustaz Arif ni jadi terbiasa manja begitu. Yang dihormati juga kat belakang ni, nampak ke tak nampak tak tahulah, Ustaz Syafi'i, KPP Aksi Akhlak dan Syiar Islam, pegawai urus dia daripada BPI, pegawai urus dia daripada SPI JPN Melaka, para juri yang dikasihi sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru petang Selasa lepas saya bercakap, hari ni buka, hari tu buka, hari ni dah tutup dah. Walaupun sebenarnya kalau lihat kepada penjurian semalam, muka ketat, dipandang kepada skrin komputer, letak fokuskan kepada telinga supaya tak tersalah dengar, supaya boleh fokus kepada suara cantik, suara tak cantik. Pandang pula kepada penampilan peserta-peserta, lenggoknya, suaranya, pandangan matanya. Hari ini dah selesai dah rupa-rupanya. Jadi syabas dan tahniah kepada semua juri yang pada hari Selasa lepas belum tahu lagi macam mana bentuk pertandingan, tetapi hari ini telah pun usai semua sekali. Alhamdulillah, selesai pada tahun 2020 ini Maharajan Adab dan Nilai, yang mana di dalamnya pelbagai pertandingan yang asing, ya, daripada kebiasaan yang biasa. Jadi benarlah kata-kata semua kita bahawa pada tahun 2020 ini kita sambut dengan new normal, yang mana kita mesti letakkan juga pendirian dan fokus pemusatan pemikiran dan perasaan kita demi untuk menginsankan murid-murid kita. Sebab tidak ada yang lain dalam kehidupan kita, dalam matlamat hidup kita sebagai pendidik, selain daripada melihat murid-murid kita menjadi insan yang hebat. Kalau tema Maharajan Adni, Akidah Mapan, insan cemerlang, bermakna daripada situ kita melihat bahawa apa-apa pun akidah tetap nombor satu. Di dalam sektor pembangunan program adab dan nilai, sektor kami juga diletakkan ASPJ sebagai outcome, dan isu-isu strategiknya datang daripada ASPJ, akidah, sahsiah, penampilan diri dan jati diri. Itu yang kita nak anak-anak kita, bukan anak-anak orang lain, tetapi anak-anak kita semua. Daripada anak-anak murid kita di sekolah kita, kepada anak-anak kampung kita, anak bandar kita, anak negeri kita, anak Malaysia secara keseluruhannya, dan anak-anak Islam terutamanya. Tetapi kami di PP Adni bukan hanya memfokuskan kepada
murid-murid Islam, tetapi menyeluruh secara holistik kepada murid-murid yang beragama lain. Kerana kita nak negara Malaysia ini pada masa akan datang akan ada kesinambungan pemimpin-pemimpin yang hebat. Akan diteruskan oleh generasi yang cemerlang dan gemilang. Akan diteruskan oleh para ibu bapa yang akan mewariskan anak-anak mereka satu masa nanti menjadi anak-anak yang hebat, yang berfikir dan meletakkan Qur'ani di hati sanubari, yang meletakkan saintifik untuk bersaing dan memberikan persaingan, dan berfikir secara holistik tanpa memikirkan dan memandang ke belakang. Sebaliknya meneruskan perjalanan ke depan dengan mengambil kira apakah cabaran, mehnah dan juga tribulasi. Ini yang kita nak lahirkan, menginsankan insan, memanusiakan manusia, tetapi bukannya mengorangkan orang-orang di sawah yang kaku, hanya mampu dipandang, disentuh, tetapi tidak memiliki pemikiran, malah tidak ada pun mata penglihatan. Jadi analoginya seperti yang kita selalu sebutkan. Kalau yang lepas saya sebut, kalau masuk hutan tak nak tengok pokok, jangan masuk hutan. Kalau masuk hutan kena tengok pokok. Tak nak tengok pokok, bukan sekadar jangan masuk ke hutan, jangan buka juga jendela di kediaman, maka tak nampaklah pokok. Tetapi bermaknakah kehidupan kita tanpa kita turun ke bawah untuk melihat sendiri bagaimana pokok-pokok yang tumbuh subur, yang memiliki keistimewaan yang berbeza-beza. Kalau sebelum ini saya sebut meranti, lalu saya, kalau juri-juri yang lama ni selalu dengar saya sebut tentang meranti, dan saya tak akan jemu-jemu menyebutnya. Sehingga kan tulisan saya pun nanti, Ustaz Sarifuddin lama dah Ustaz Ruzan duk tagih buku saya. Tajuk dia pun saya letak meranti di puncak bukit. Kerana apabila kami ke Kenyir untuk bengkel satu pasukan, juru pandu kami yang juga merupakan pengusaha houseboat itu, yang merupakan seorang lieutenant dalam Jepang, dia bagi tahu kepada kami tentang keistimewaan meranti. Satu tiang meranti harganya RM5,000. Sebatang pokok meranti boleh sehingga 7 batang tiang. Bermakna 7 darab 5,000, 35,000 batang meranti sahaja. Belum lagi ranting-rantingnya yang dijadikan mancis, yang menjadi bilahan bahan macam-macam, dengan kulitnya, kulit kayunya dijadikan kertas, perabot dan sebagainya. Maka sebatang pohon meranti mungkin boleh mencecah 100 kilo. Tumbuhnya di lereng, di puncak bukit. Jarang kita melihat meranti di laman rumah. Tumbuh seiring dengan selasih atau kemangin. Tak tumbuh juga bersama serai atau pohon kari, tetapi tempatnya jauh di puncak bukit. Dari jauh sudah kelihatan hebat, dengan lurus batangnya menjulang awan, dan daun-daun serta rantingnya yang menjadi dekorasi yang cukup indah untuk kita pandang. Itulah meranti. Sebab itulah dalam siri-siri ucapan saya selalu sebut, kalau kita tidak mampu menjadi meranti di puncak bukit, mari sama-sama kita jadi belantara paling cantik untuk mengukuhkan lereng. Sebab sepanjang perjalanan kami dari tengah Tasik Kenyir itu, kami melalui lereng-lereng bukit yang mana ada runtuhan masuk ke dalam Tasik, disebabkan oleh satu arus Tasik yang agak deras pada musim-musim tertentu, yang mana menyebabkan belantara yang memangkar lereng itu runtuh, tumbang, masuk ke air, dan berlakulah runtuhan
maka pohon-pohon yang kita katakan sebagai pohon yang hebat, pohon yang kaya, pohon yang bermanfaat turut tumbang bersama. Jadi, kita nak lahirkan murid-murid kita seperti meranti di puncak bukit. Hebat. Semua orang melihatnya sangat gemilang, sangat cemerlang. Dari jauh, tak kira dari mana, negeri mana, negara mana, akan melihat keistimewaan murid ataupun insan itu. Tapi tak semua orang boleh menjadi seperti meranti di puncak bukit. Tak apa, tak berdosa pun kalau kita tidak menjadi meranti di puncak bukit. Tapi kena jadi belantara yang paling cantik untuk mengukuhkan lereng supaya lereng bukit tak runtuh, yang akan menyebabkan meranti yang tumbuh menjulang awan itu tumbang menyembah bumi. Saling berkaitan, kolaboratifnya di situ. Yang kedua, saya selalu sebut, kalau tidak mampu menjadi jagung yang melangit, jadilah keledek yang membumi. Jagung dari jauh sudah kelihatan, warna kuning keemasan, tumbuhnya mendongak langit. Berbanding dengan keledek yang daunnya subur di permukaan bumi, tetapi di dalam bumi itu terbenam isi yang cantik. Andai jagung boleh direbus, keledek juga apa kurangnya. Andai jagung boleh dibakar, keledek juga serupa. Andai jagung dijadikan bubur atau pengat, keledek memang cukup lazat apabila dijadikan pengat. Jadi tiada kurang keledek yang di dalam bumi, tiada juga lebih jagung yang mendongak langit. Masing-masing ada keistimewaan, masing-masing ada kehebatan. Saya juga tidak lupa menyebut, kalau tidak mampu menjadi garam yang menyedapkan makanan, jangan jadi lalat dan langau yang membusukkan makanan. Ini yang paling penting. Kita tidak mampu untuk bersama-sama dengan orang maju sederap, bangun sepakat. Kita tidak mampu menjadi seperti seekor harimau saat ekornya dikuis terus tangkas menangkap kalau sekiranya meninggi, menangkap helang terbang kalau merendah, menangkap puyuh berlari. Tak apa. Tetapi jangan jadi lalat dan langau yang membusukkan makanan, yang akan menjadi virus, yang akan menjadi penyebab adanya unsur-unsur negatif dalam perkara-perkara yang sepatutnya positif. Ini sebenarnya bagaimana kita nak menginsankan insan. Justru itu kami di BPI KPM merasakan, walaupun pada tahun 2020, bermula daripada Mac 2020, negara kita dan seluruh dunia dilanda pandemik COVID-19 yang mana hampir melumpuhkan segala-galanya, termasuk pemikiran. Namun begitu kita melihat amanah yang diletakkan di bahu kanan dan kiri kita, yang juga dicatat oleh malaikat rakib dan atid, untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah kita telah menggunakan akal fikir kita untuk terus meneruskan kesinambungan menginsankan insan ini atas dasar ini? Kami telah membina, kami telah berfikir, membina, mengambil kira pelbagai perkara supaya intipati falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan kepada 4 perkara utama untuk melahirkan insan yang seimbang menerusi jasmani, emosi, rohani dan intelektual ini tidak juga dilanda pandemik. Kita adakan program, walaupun program secara dalam talian, yang mana macam yang mula-mula hari Selasa lepas kita sebutkan, kami sendiri pun macam blur, macam mana nak buat ni sebenarnya. Tetapi benarlah janji Allah. Kalau kita bantu diri kita, maka Allah akan bantu kita. Kalau kita permudahkan urusan orang lain, maka Allah akan permudahkan urusan kita. Kanan dan kiri menggigit itu perkara biasa. Dari atas dan bawah menusuk itu juga perkara normal. Jadi kalau kita tak buat pun serupa, kita buat pun sama.
Jadi lebih baik kita buat untuk memastikan potensi anak-anak kita tidak tertinggal ke belakang pada tahun 2020 yang kita hasratkan kita menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Jadi atas dasar itu, realiti dan aspirasi kita letakkan di hati sanubari dan kita realitikan kitalah sebenarnya rakyat yang berada di sebuah negara maju. Allah uji kita untuk melihat bagaimana majunya pendirian kita. Allah uji kita untuk melihat bagaimana kentalnya hati kita. Allah uji kita untuk melihat sejauh mana kreatifnya pemikiran kita yang kita duk laung-laungkan sebelum ini. Hendaklah menjadi insan yang kreatif, hendaklah menjadi insan yang inovatif, hendaklah kita berani berjuang, hendaklah kita berani bersaing, hendaklah kita mewujudkan persaingan. Di sini ujian Allah. Allah kata, janganlah kamu mengaku diri kamu beriman selagi kamu tidak diuji. Kita diuji untuk mengukur sejauh mana keimanan kita. Kita diuji untuk menjawab soalan-soalan Allah lewat firman-Nya di dalam Al-Quran. Afala ta'lamun, afala tatafakkarun, afala yaqilun. Allah uji di situ. Jadi kita menjawabnya. Sebab itu saya sebut pada hari Selasa yang lepas, tanggungjawab kita tanggung amanah dan kita jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita buat untuk kita menginsankan anak-anak kita, yang mana mereka inilah yang akan menjadi pewaris kita. Pertandingan-pertandingan yang kita buat bukannya sekadar pertandingan. Kita nak beri ruang dan peluang kepada anak-anak yang berada pada tahun 2020 ini menampilkan penampilan diri, menonjolkan bakat dan kreativiti. Kita nak mereka tahu bahawa dalam apa jua keadaan sekalipun, peperangan ke, perjuangan ke, pandemik ke, apa sahaja, hidup tetap kena teruskan. Perjuangan mesti diteruskan. Kejayaan mesti digamit datang. Jadi inilah sebenarnya kenapa kami teruskan juga program-program yang bukan sahaja bersifat mahrajan tetapi juga bersifat program. Kita teruskan semua perkara. NKIS, Nadwah Kepemimpinan Islam, kita teruskan. Kem Dai Pena, Pena Muda, semua kita teruskan. Kecuali Hijrah Kasih di negeri Sabah, kita terpaksa tangguhkan kerana pandemik terlalu kuat melanda negeri Sabah. Kita bimbang keselamatan mereka di sana saat kami berkunjung, dan kita bimbang juga keselamatan kami, juga keselamatan orang yang menanti kami di sini saat kami pulang. Jadi atas dasar itulah kita mengadakan program dalam talian yang mana kalau kita lihat hikmahnya cukup besar. Kalau saya bagi contoh sekarang ini, sebelum ini MTQSS, bagi yang sentiasa menjadi hakim-hakim MTQSS, ihtifal FKISS Kompang Selawat peringkat kebangsaan, berapa lama sudah tidak diadakan di hotel? Hikmahnya pada tahun ini penjurian dapat diadakan di hotel. Bayu Legun, terima kasih Negeri Melaka kerana membantu kita untuk menjadi mengurustiakan mahrajan kita ini. Kita berada di hotel ini, pegawai-pegawai meja di BPI yang diketuai oleh Ustazah Farhana menetapkan Bayu Legun untuk kita ditempatkan sepanjang penjurian. Kalau sebelum ini twin sharing, alhamdulillah tahun ini single, katil 2, bilik besar, aircon 2. Tapi itulah tadi macam Ustaz Hasan sebut, ini normal, jangan bawa balik normal. Itu je. Tapi nak ceritanya, ini salah satu daripada hikmahnya. Yang keduanya, kita melihat kalau sebelum ini disebut tentang ICT, penggunaan macam-macam perkara-perkara yang berkaitan dengan ICT
kita tak ada dalam pertandingan sebelum ini yang ada menggunakan ICT-nya cuma MP Live sebab nak siarkan secara live. Tapi murid-murid tak ada. Jadi sekarang ini kita telah membuktikan pada tahun 2020 saat dihasratkan Malaysia muncul sebagai negara maju, anak-anak kita juga maju, guru-guru kita juga maju. Semuanya berpandang ke depan. Dengan tuan-tuan dan puan-puan juri sendiri melihat bagaimana hebatnya mereka melaksanakan tugasan mereka sehingga seluruh negeri menampilkan yang terbaik jika kita tengok dalam keadaan yang serba kekurangan ini. Dengan line yang ciputnya, mereka terpaksa mengadakan rakaman setempat. Dengan ada negeri yang tak boleh bawa murid-murid keluar, terpaksa pergi ke sekolah murid-murid tersebut untuk mengadakan rakaman, untuk melihat sendiri dan sebagainya. Kalau sebelum ini ada perkampungan untuk latihan berpusat, pada tahun ini ada juga perkampungan latihan berpusat tetapi secara dalam talian. Jadi semua ini menunjukkan bahawa kreativiti itu sebenarnya ada pada diri kita. Pada tahun 2020 ini semuanya tercungkil. Tak pernah digambarkan, tak pernah kami sendiri membayangkan bahawa kami terpaksa pergi ke seluruh negara untuk melihat sendiri rakaman 5 kategori pertandingan untuk kategori hafazan. Tak pernah juga kami bayangkan selama ini kami terpaksa mengutip thumb drive daripada seluruh negeri yang berisi seluruh pertandingan yang disertai oleh peserta-peserta daripada negeri. Tak pernah berlaku, tak pernah ada dalam ingatan. Tetapi sekarang ini menjadi sesuatu yang nyata. Inilah apa yang Allah sebut kun fayakun. Jadi macam mana lagi kita nak menyatakan bahawa kita tak perlu, maknanya kita hanya perlu berlapang dada dengan keadaan yang ada, kita perlu berpeluk tubuh. Kerana tanggungjawab kita tetap kita teruskan. Umpama sebuah rumah, jendela memainkan peranan dia, tiang juga memainkan peranan dia. Kalau sebuah rumah tanpa jendela, apa yang berlaku? Sebuah rumah tiada tiang juga tak ada apa-apa makna. Sebuah rumah tiada dapur juga tidak membawa sebarang keselesaan. Masing-masing kita ada tanggungjawab, ada fungsi masing-masing. Jadi ketika kita menjadi jendela, maka lebarkanlah daun jendela supaya udara boleh masuk ke dalam rumah. Saat kita menjadi tiang, maka sediakanlah belakang kita untuk kita memikul seluruh struktur rumah supaya tidak rebah ke bumi. Jadi masing-masing ini. Begitu juga dengan apa yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi saya mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih terutamanya kepada semua unit di PP ADNI yang telah berusaha untuk mengadakan dan berusaha untuk memastikan segala program yang berkaitan dengan adab dan nilai untuk misi menginsankan manusia berjalan lancar. Terima kasih kepada KPP di PP ADNI yang memang sentiasa bersama-sama dengan saya. Bersama kami semua satu tim yang mana masing-masing seperti sebuah rumah yang disebutkan tadi. Ada unit adalah jendela, ada unit adalah tangga, ada pula unit adalah katil dan sofa. Jadi semuanya perlu memainkan peranan masing-masing. Terima kasih syabas dan tahniah kepada para juri. Daripada BPI, kami import juga bekas pegawai kami yang diculik keluar ke unit dasar makro. Tetapi saya cukup yakin kasihnya masih sentiasa tertumpah kepada dakwah dan juga nilai Islam. Kerana kita masing-masing manusia saling bertanggungjawab. Terima kasih kepada seluruh hakim, yang mana ada hakim-hakim kita, juri-juri kita yang telah pun kembali ke rumah pada hari ini. Ustaz Nur Aziz terpaksa kembali ke rumah kerana Meru akan diisytiharkan PKPD mulai jam 12 malam ini. Maka kita benarkan mereka balik. Ustaz Nur Syam pun dah balik ke Perlis.
kerana kabarnya akan menerima APC pada jam 2 petang nanti. Dengan komitmen beliau, sebelum ini dia dah batalkan untuk hadir di sana, untuk hadir di sini. Tetapi rezeki Allah. Apabila dia ikhlas menjadi juri di sini, maka Allah permudahkan bagi dia untuk menerima anugerah juga pada hari ini. Dan kepada juri-juri yang lain, juri-juri yang ada lagi pada hari ini, yang berkhidmat di sekolah, yang berkhidmat di IPG, ada yang daripada sekolah seni, saya dimaklumkan. Tahniah, terima kasih banyak-banyak untuk menjurikan. Ada pertandingan yang tak pernah kami buat, deklamasi, syair tak pernah kami buat sebenarnya. Tetapi pada tahun ini kita buat, Kita buat bukan kerana kita nak cari glamour ataupun apa, tetapi dalam ada ni juga ianya ada budaya, pengekalan budaya. Kalau kita melihat kepada surat Pekeliling tahun 74, tahun 84, tahun 2014 menceritakan bagaimana perlunya ada aktiviti-aktiviti co-curriculum yang bersifat Islam supaya anak-anak murid kita ada pilihan untuk memilih aktiviti-aktiviti yang memfokuskan kepada agama dan tidak memilih yang lain. Jadi inilah yang kita terus berjuang dan bawa sampai ke hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada semua kerana telah memberikan komitmen yang cukup padu sepanjang berada di sini hari Selasa sehinggalah pada hari ini. Saya sangat kagum untuk melihat bagaimana harmonisnya para juri sekalian menjurikan setiap pertandingan, setiap kategori pertandingan, walaupun dalam satu tempat sahaja. Dalam ni saja Ustaz habisi. Tetapi masing-masing menjaga kredibiliti, masing-masing berintegriti, dan masing-masing meletakkan amanah yang cukup tinggi. Dan akhirnya kita telah melaksanakan proses penjurian ini dengan penuh harmoni. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kepada yang sudah lama menjadi hakim, menjadi juri dalam siri-siri pertandingan yang lepas, inilah new norma. Bagi yang baru menyertai pertandingan-pertandingan kami merasakan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan tidak serik di sini dan akan kembali bersama kami di masa-masa yang akan datang nanti, insya-Allah. Dan saya cukup yakin di hadapan saya adalah sipu-sipu yang hebat dalam macam-macam perkara, dalam khotnya, dalam seni suaranya, dalam syairnya. Saya difahamkan ada penyair-penyair yang menjadi juri pada hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kami mendoakan, kami di BPI ini mendoakan mudah-mudahan apabila tuan-tuan dan puan-puan semua telah memudahkan segala urusan ini, kami doakan mudah-mudahan segala urusan tuan-tuan dan puan-puan nanti akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala jasa budi tuan-tuan dan puan-puan Allah akan ganjarkan dengan ganjaran yang berlipat. Mudah-mudahan segala amal bakti kita untuk menginsankan murid-murid kita ini menjadi generasi yang hebat akan mendapat ganjaran dan menjadi syafaat kepada kita nanti, insya-Allah di hari akhirat. Kerana tiada yang lebih indah selain daripada amal yang kita berikan kepada anak-anak kita. Dan kepada juri-juri sekalian yang berada di sekolah, bawalah ilmu ini, bagaimana penyertaan dan juga apa-apa yang termasuk dalam penjurian ini, sebarkanlah ke sekolah dan kongsilah kepada sekolah-sekolah yang lain. Mudah-mudahan kita semua akan menumbuhkan benih-benih yang hebat, yang apabila tercampak ke darat menjadi permata, tenggelam di laut menjadi mutiara, terlantung ke langit malam menjadi bintang kejora, insya-Allah. Dan untuk sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Dan dengan saya juga mengambil kesempatan untuk memohon ampun dan maaf kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya majlis penjurian kali ini dia agak berbeza, tetapi inilah new norma.
Sekiranya tidak memuaskan, inilah juga new norma yang terpaksa kita dendangkan, yang terpaksa kita hadapi secara realiti. Dan mohonlah kepada semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk meninggalkan, untuk meninggalkan rahsia kemenangan, rahsia kecemerlangan murid-murid ini di sini sahaja, kerana keputusannya kami akan umumkan di sebuah negeri pada suatu masa, saat masa mengizinkan kami pada November nanti, insya-Allah. Jadi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, saya dengan ini merasmikan penutupan majlis penjurian Mahrajan Adab dan Nilai bagi tahun 2020 dengan rasminya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih